Orang tak? Ya, Orang. orang ini dia orang salah faham. Dia tak ada kelas. Saya kata besok tak ada kelas. Besok Besok 31 kan. Besok tak ada kelas. Dia ingat hari ini. Ya. Sembang. Dia orang tak datang, salah faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Saya berfadilah Tuan Imam, Pembina seluruh kepimpinan surau kita yang seraikan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini tuan-tuan sekali lagi kita diberi kesempatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali perbincangan berkaitan dengan kitab adab ataupun etika menuntut ilmu. Itu punya kitab santai sahaja tuan-tuan. Kita nak tahu secara umum etika ataupun adab yang perlu kita jaga untuk memastikan kita tahu cara memilih ilmu dan juga cara memilih guru dan juga cara kita beradab dengan ilmu, membesarkan ilmu supaya ilmu yang kita dapat itu ada manfaat. Baik, kita sambung malam ni adab memilih guru kita dah lepas. Kita sambung adab belajar ataupun kita panggil apa yang perlu kita betulkan sikap kita. Kita sambung qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sedia bahawa sabar. Sebelum ini, yang pertama fokus dengan seorang guru dan sabar dalam segala cabaran. Itu disebut yang pertama. Ini secara umum tuan-tuan, secara umum. Dalam satu-satu bidang ilmu, kita fokus satu terlebih dahulu. Ini umum saja. Adapun praktikal dengan kita lainlah. Kita ikut panggil itu slot yang telah kita susun. Ini umum. Pertama fokus dengan seorang guru supaya kita habiskan dulu dalam satu-satu kitab itu, khatam satu kitab, baru kita pindah kepada guru lain. Yang kedua disebut bulan lepas kita dah bincang sabar dengan sabar belajar dengan seorang guru sehingga khatam. Yang ketiga, fokus ataupun tumpu satu kitab dalam satu ilmu itu sehingga khatam. Satu modul itu sehingga khatam. Kalau kita belajar ilmu tauhid, 3 rukun agama tu, tauhid fokus satu kitab khatam, fiqh fokus satu kitab khatam, dan yang ketiga rukun agama yang ketiga tasawuf fokus satu kitab khatam. Jadi kita kepahaman kita itu dia sistematik, diikut silibus cantik pemahaman kita. Dan yang terakhir bulan lepas fokus kepada ilmu yang menjadi tujuan utama sehingga betul-betul kita memahami ataupun betul-betul kita boleh, barulah kita bertukar kepada ilmu lain. Itu yang kelima. Sambung malam ini qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sabar.
Dan sabar ia seseorang daripada barang, daripada perkara yang berkehendak akan dia. Kan perkara itu oleh nafsunya dan hawanya. Okey, apa yang musannif jelaskan yang pertama untuk malam ini, pertama untuk malam ini. Dia kata saya sepatutnya ataupun dia panggil sewajarnya, penuntut ilmu itu kena sabar. Sabar ni maksud kita tahan, sabar menghadapi perkara yang berkehendak akan dia akan perkara itu oleh nafsu. Maksudnya kita sabar melawan hawa nafsu kita dalam mendapatkan ilmu. Maksud apa? Dia akan sebut akan datang ni, dia panggil cabaran-cabaran untuk kita lawan perasaan yang timbul, yang muncul dalam diri kita. Itu dipanggil hawa nafsu. Hawa tu keinginan, nafsu tu diriah keinginan nafsu kita. Jadi panggil hawa nafsu. Hawa tu sifat, nafsu tu diri yang muncul dalam diri kita. Jadi dalam diri kita ni selalu kita sebut tuan-tuan, dia ada 3 cetusan idea ataupun perasaan. Pertama, idea ataupun perasaan daripada nafsu. Cuma nafsu ni lebih kepada keinginan, kemahuan. Yang kedua, cetusan idea ataupun ilham daripada syaitan. Dia muncul dalam diri kita juga, dia timbul dalam idea, dalam hati kita juga. Dan ketiganya, idea ataupun ilham yang datang daripada diri kita itu dipanggil ilham malaikat. Itu indahan yang baik. 3 idea ini ataupun 3 ilham ini yang muncul dalam diri kita, kita kena kenal yang mana jenis keinginan nafsu kita, yang mana jenis syaitan, idea syaitan, dan yang mana idea yang baik itu datang dari mereka. 3 cetusan idea yang timbul di hati kita, terkadang daripada keinginan nafsu kita, yang keduanya terkadang daripada syaitan, dan terkadang yang baik itu daripada mereka. Sebab itu maksudnya apa pengarang kita kata apa malam ni, sepatutnya sabar daripada perkara yang diingini ataupun yang disukai oleh nafsu. Sebab nafsu ni dia sebaliknya, dia tak akan suka benda yang berkaitan dengan ibadat. Dia sebaliknya, dia cepat rasa tak seronok, rasa tak suka, rasa malas, rasa jemu dengan perkara-perkara ibadat. Sebab itu ulama tasawuf kata ibadat ni amalan yang tidak disukai oleh nafsu. Itu ibadat. Sehingga mana nafsu dia ni boleh ikut kehendak diri dia, itu lain. Itu daripada nafsu yang terlatih. Nafsu terlatih ni dia ikut kehendak kita. Kita nak bangkit pukul 3 dia boleh ikut. Kita nak solat tahajud 20 rakaat dia boleh ikut. Dia tak rasa jemu, dia tak rasa tak larat, dia tak rasa tak seronok, dia tak rasa malas. Sebab apa? Nafsu dah terlatih, dah boleh ikut kehendak diri kita sebenarnya. Diri kita pula dipandu oleh apa? Dipandu oleh ilmu. Kalau ilmu tak cukup power, dia tak mampu nak memandu nafsu, terpaksa ikut kehendak nafsu. Tu. Ini malam ni dia nak cerita fokus kepada cabaran diri menghadapi keinginan nafsu, keinginan dalaman kita yang memberontak apabila kita nak cari benda yang baik. Yang paling dia tak suka adalah menuntut ilmu. Dan jenis ilmu yang paling dia tak suka adalah ilmu asas. Kerana ilmu asas itu ilmu yang nilai dia mahal, kerana untuk betulkan ibadat dia, dan juga ilmu yang menjadi kewajipan. Nafsu ni kalau dia tengok benda wajib dia tak akan suka, benda yang pahala besar dia tak akan suka. Dia kurang minat. Malaikat dia asuh. Asuh tu tak apalah, sampai tahap dia minat kan. Ni biasanya dia tak akan minat.
Ulama cerita malam ni fokus bagaimana dia kata kita nak kenal keinginan nafsu dalam diri kita, dan kita nak kena sabar melawan, barulah boleh ilmu. Jadi ilmu tu je ilmu yang maha lagi dia tak suka. Apabila dia tak suka, dia akan timbul cetuskan perasaan macam-macam. Perasaan tak minat, perasaan rasa payah, perasaan rasa tak larat. Tu perasaan itulah keinginan nafsu. Baik, dia kata apa? Bahawa berkata syair. Jadi yang pertama dia sebut sepatut sabar daripada perkara yang disukai oleh keinginan nafsu. Kenapa? Kerana nafsu ni dia perasaan asal dia tak akan suka dan tak akan minat dan tak akan rajin untuk mencari ilmu. Itu asal dia. Sebab tu ulama kata apa? Bala yang paling besar ialah perasaan malas dalam diri kita. Itu besar. Kalau boleh lawan yang tu, settle. Nak lawan tu payah. Baik, apa kata syair? Berkata syair, bahawasanya hawa itu ialah diri kehinaan dengan diri ainya, dengan diri hinanya. Ini bahasa puisi lah, sastra. Dia panggil syair ni sastra Arab. Dia panggil puisi klasik, sastra klasik, bahasa Arab yang klasik. Orang Arab pun dia perlu belajar nak faham sastra Arab. Lagilah kita, dia punya bahasa dia payah. Dia kata bahawasanya hawa itu ialah diri kehinaan dengan ainnya. Maksud apa? Sesungguhnya hawa nafsu itu, hawa tu keinginan, nafsu tu diri dia. Lepas tu kita bila ada nafsu dalam diri kita, dia ada keinginan, dia timbul macam-macam nak. Macam-macam keinginan, nak seronok, nak suka, nak enjoy. Itu keinginan. Di sebaliknya, dia tak suka. Lepas tu ibadat dia tak berseronok. Dia cepat rasa jemu. Dia akan cetus dalam air perasaan kita, rasa tak larat. Dia rasa tak seronok. Itu perasaan nafsu. Dia akan injek kita, dia akan muncul dalam perasaan kita. Yang tu kena lawan. Lepas tu poin musannif atau pengarang nak cerita malam ni, paling penting dia kata kita kena kenal keinginan dalam diri kita, nafsu dalam diri kita itu adalah cabaran yang paling besar nak kena lawan, baru dapat capai matlamat menuntut ilmu. Kita habiskan dulu dia punya syair, puisi klasik ni. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah diri kehinaan itu sendiri. Dia kata sebenarnya hawa nafsu ni bukan mulia. Kalau kita ikut dia, hina. Dia kata keinginan yang muncul dari diri kita, keinginan yang buruk itu yang boleh menghalang daripada kita buat baik, menghalang daripada kita dapat ilmu, menghalang daripada kita buat amal kebaikan, itu merupakan diri kehinaan. Dan kekalahan tiap-tiap hawa itu ialah kekalahan kehinaan. Innal hawa lahwal hawanu bi'aini wa sar'i kulli hawa sari'u hawani. Itu asal dia. Maksudnya, kita tengok maksud dia, kita akan buat kesimpulan. Bahawasanya hawa dan angin dan rindu. Kita baca dulu tuan-tuan. Ini bahasa-bahasa klasik je. Nanti kita akan buat kesimpulan. Mudah dia punya poin dia. Bahawasanya hawa dan angin, perasaan, dan rindu, dendam itu, tak suka itu, kebencian itu, ialah diri kehinaan. Semua itu keinginan yang muncul dari diri kita. Keinginan yang negatif yang muncul dalam diri kita. Dan lekeh itu hina, dengan makna bahawasanya hawa nafsu itu menjatuhkan. Hawa nafsu itu menjatuhkan. Ia hawa nafsu akan tuannya
pada kehinaan dengan mengerjakan melakukan sekalian kehendak nafsu dia. Yang membawa kehendak nafsu dia itu yang membawa ia kepada kehinaan dan kelekehan. Baik. Yang ini dia nak cerita apa? Dia nak cerita kenapa dia kata, Musannif kata keinginan dalam diri kita, keinginan negatif dalam diri kita itu merupakan kehinaan kepada diri kita. Sebab dia kata kerana hawa nafsu ni yang rasa tak minat, rasa jemu nak buat ibadat, rasa tak suka nak belajar. Dia apabila dia tak suka, dia tak minat, dia akan bagi alasan. Nafsu akan bagi alasan pada diri kita. Itu nak kena kenal, berdialog dengan diri sendiri. Diri kita ni tuan-puan, kalau kita kenal nafsu kita, dia boleh berdialog dengan diri sendiri. Kalau tak cukup ilmu, akal tak boleh nak buat keputusan. Dialoglah, sembanglah dengan diri sendiri, dia akan ikut je. Dia tak boleh lawan. Contoh, keinginan dan nafsu ni dia akan muncul keinginan-keinginan yang negatif, yang tak seronok, yang dia sebut apa? Dia sebut rasa tak suka, rasa jemu, rasa tak minat. Dia sebenarnya induk dia apa? Malas. Tu. Apabila dia muncul dalam diri kita, perasaan itu, kalau kita ikut kehendak dia tu, sebab dia kata letih, dia tak larat, dia kata jemu, dia kata payah lah, dia kata payah nak faham. Kalau faham apa bukan boleh buat. Dia duk cakap kat diri sendiri. Maka kita, akal yang tak cukup power, dia panggil tak cukup ilmu, akal akan ikut kata-kata yang dicetuskan oleh perasaan kita. Perasaan itu muncul daripada nafsu. Kita kata ya, akal diri kita mengiyakan. Dia kita kata ya, memang letih pun, memang tak larat pun. Dia kata hari ni seharian kerja, kita ni orang lain lah, kita pencen ni. Kita pencen tak apa lah. Kerja juga, tapi kerja cara kita lah. Orang muda ni kerja cara dia. Jadi alasan-alasan yang diberikan oleh nafsu kita untuk mengiyakan supaya akal kita iya. Ya betul, memang letih ni, takkan nak pergi nak belajar lagi. Letih ni, takkan nak kena buat ibadat lagi. Berehat dulu. Nampak? Keinginan itu kalau kita ikut, kata ulama, akan menyebabkan diri kita ini gagal mencapai matlamat dalam menuntut ilmu atau matlamat dan ibadat. Ini kita bincang hari ini matlamat dan ilmu, belum ibadat lagi. Apabila ada ilmu, modal untuk repair ataupun perbaiki ibadat kita. Kalau ibadat, kalau ilmu. Kita fokus malam ni ilmu. Dia akan halang kok mana pun tak nak bagi kita dengar ilmu. Kalau kita dengar, dia cuma halang juga bagi tak fokus. Kalau kita fokus, dia halang juga bagi kita tak faham. Kalau kita faham, dia akan halang kok mana pun bagi kita gagal buat. Ada ilmu, faham, cantik, baik, belum tentu kita boleh buat, tuan-tuan. Itu cabaran. Banyak cabaran untuk nak pastikan hasil daripada ilmu itu dapat buat dengan betul. Itu cabaran. Semua tu nak kena-kena. Jadi kita, apabila kita berdialog dengan diri sendiri, kita kena tegas. Nak tegas tu kena cukup ilmu. Kalau dia kata kita kena ada target dan matlamat kita. Kalau dia kata tak seronok, kita lawan. Kalau dia kata letih pun kita lawan. Letih juga pergi lah. Memang letih pun, pergilah rehat jadi surau, nyanda jadi surau. Jadi kita boleh buat keputusan. Menang kita tu. Dia tak suruh duduk di rumah, dia kata letih ni, dia takkan nak pergi. Siapa cakap kita lah, letih ni takkan nak pergi. Kita potong, tak apalah, pergi je. Letih pun tak apa, duduk dengar. Pada kata nak dengar, macam mana letih? Tak apa, dengar je. Mengantuk, tak apa, mengantuk lah. Kita tegas dengan diri sendiri. Sebenarnya kita tegas tu dengan diri kita, bukan tegas dengan nafsu kita. Diri kita bukan tegas dengan nafsu, diri dengan nafsu tu, dia lain tu.
Dalam diri kita ni, dia ada nafsu, dia ada roh, tak apa lah, roh kita kenal. Dia ada nafsu, dia ada syaitan, dia ada akal. Akal tu panggil diri. Akal, diri, roh, hati. Akal, diri, roh, hati. Ni nisbah beza tapi hakikat satu, dipanggil diri. Jadi hati kita, akal kita, roh kita nak berlawan dengan siapa? Nak berlawan dengan syaitan. Syaitan dia contoh idea. Syaitan idea agresif. Kalau hak nampak agresif tu idea syaitan. Dia kata tak payah. Itu syaitan, bukan nafsu. Nafsu dia tak agresif. Dia cakap tu ada nafsu. Letih. Syaitan cakap tak payah. Dia cakap letih. Diri pun cakap, oh, okey lah. Okey, dia kata dah letih, okey. Diri mudah ikut je. Sebab apa? Diri kita cukup power. Tak boleh buat keputusan yang betul mengikut target dan matlamat. Matlamat kita ibadah. Yang menggagalkan diri kita apa? Nafsu dan syaitan. Dua dalam diri kita. Itu akal kita kena betul-betul power. Sebab tu syair yang pertama dia kata apa? Dia kata, kenapa hawa nafsu tu merupakan diri kehinaan? Kerana keinginan yang muncul dalam diri kita yang negatif itu boleh menjatuhkan tuan dia ke dalam kehinaan, disebabkan menurut tuntutan hawa nafsu yang membawa kepada kehinaan. Hina macam mana? Apabila dia gagal buat ibadat, hina. Apabila dia gagal menuntut ilmu yang sepatut dia cari, tak jaya, itu hina sebenarnya. Di sisi Allah, ni hina di sisi Allah Ta'ala. Habis. Sebab tu ulama kata apa? Ulama kata nafsu ni kalau kita nak kenal dia, kalau dia muncul-muncul dalam diri kita ni, hak malas, hak jemu, hak tak seronok, hak tak sedap tu kan, tak suka tu, tu semua dia tu, semua nafsu. Paling dia tak sukanya ibadah. Apabila nama ibadah, dia tak suka. Dan tengok pula ibadat tu, ibadat apa yang paling dia tak suka. Mudah nak kenal ulama kata, dia tak akan suka ibadat-ibadat yang tinggi nilai pahala, dia tak suka. Sebab target dia, nafsu akan cuba untuk menjerumuskan diri dia ini ke tempat yang hina. Itu target dia. Dia tak akan jadi baik. Itu dia panggil nafsu ammar bisu. Nafsu tujuh, bukan tujuh. Kita belajar ilmu tasawuf. Tujuh nafsu, bukan. 7 tahap nafsu. Nafsu satu je. Tapi dia boleh dibimbing, diasuh, ditrain. Latih dia boleh ikut. Tapi kena paksa. Paksa. Akhirnya dia boleh ikut. Apabila dia jadi ikut itu, kita cuba persisten, itu dia jadi habit tu. Tapi nak jadi habit tu, perlukan proses dan masa. Macam orang biasa datang ke surau, nafsu dia dah biasa, dia latih biasa, tak boleh tak datang, rasa tak selesa. Duduk di rumah ni rasa macam tak tahu, tak kena lah duduk di rumah tu. Duduk biasanya solat di surau, duduk di surau, tak ada pengajian pun kita pergi surau, sembang. Jadi tiba-tiba duduk rumah, dia rasa tak selesa. Nafsu dia ni dah boleh asuh kepada benda baik. Itu kan nafsu yang paling jahat, dan yang paling bawah ialah nafsu yang sentiasa mendorong diri dia melakukan kejahatan. Jadi kita tengok ibadat yang paling dia tak suka adalah ibadat yang besar pahala. Apa dia besar pahala ni? Ibadat solat fardu, solat sunat, puasa, itu dia tak berapa suka. Dan ibadat yang dia tak suka juga, kata ulama, ibadat jenis ilmu yang asas untuk pastikan sah ibadah. Yang tu dia tak suka. Ilmu lain okey lagi. Dia boleh ikut lagi. Kalau paksa-paksa dia boleh dengar lagi. Tapi kalau nak belajar, nak latih, nak lawan ilmu jenis asas, ilmu fiqh, ilmu solat, ilmu jual beli, ilmu tauhid, ilmu nak kena penyakit hati, ilmu nak kena takabur, yang tu dia tak suka. Yang itulah kena lawan betul. Itu dipanggil cabaran besar. Yang kedua dia kata apa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya kekalahan tiap-tiap hawa nafsu itu ialah kekalahan bagi tiap-tiap kehinaan. Maksud apa? Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu adalah dikalahkan oleh kehinaan.
Apa maksud orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu? Apabila kita menurut tuntutan nafsu. Tu. Apabila kita ikut saja kehendak nafsu, tu dia panggil orang yang ditewaskan oleh nafsu. Atau orang ikut nafsu. Apabila dia ikut nafsu, maka syair dia kata dia merupakan orang yang hina. Ikut je nafsu. Nafsu kata tak seronok, dia pun ya, tak apa seronok dia tak. Nafsu rasa tak larat, dia nafsu tak larat ni, tempat dia baik je, cuba pergi tempat yang okey. Dia larat je. Tak larat ni, tak larat ni. Jom kita pergi minum. Tak ada, tak larat. Tukar tempat jadi larat tu. Tu nafsu. Nafsu ni tak kena dengan taste dia, dia mula, dia berontak. Berontak tu dia akan cakap kat diri kita. Dia rasa jemu, dia kata tak suka, tak larat. Lepas tu dia buat alasan mengantuk. Macam-macam. Habis. Jadi kita setiap hari Nabi kata lawan nafsu. Jadi jangan bimbang kalau kau rasa macam-macam diri. Ya, itulah dia hakikat sebenar diri kita. Dah terpaksa kena lawan. Malam ni dia nak fokus sabar melawan cabaran nafsu untuk dapat matlamat dalam ilmu, untuk belajar. Dia kata nak belajar sehingga dapat ilmu, sehingga faham, memang kena lawan. Kita ambilkan syair dulu. Jadi nombor 2 dia kata apa? Apabila kita mengikut tuntutan nafsu, kehendak nafsu cakap apa kita ya je. Kata syair ni, kata puisi ni, menjadikan orang itu hina. Dan seterusnya yang ketiga. Kita ambilkan dulu yang dia ni. Dan dia kata dengan makna bahawasanya tiap-tiap mereka yang mengkalahkan akan dia oleh hawa nafsu dan mengerasi ia akan nafsu itu, tentu mengkalah akan dia akan nafsu oleh kehinaan dan kelekehan, dan mengerasi ia akan dia, maka jadilah ia seorang itu yang dikejikan di sisi orang, dan yang diengkar akan dia, ini tidak dipandang mulia tiap-tiap pekerjaan dia. Baik, kesimpulan kita dah sebut tadi. Dia nak ceritanya, poin yang kedua ini, dia nak cerita apabila kita ikut nafsu kita, apa saja nafsu bisik kita ikut je. Dia cakap apa pun kita ikut je, tak ada lawan, langsung. Kita lain, nak lain, tapi dia tak ikut. Kita nak duk asal-asal tu sebelum tidur, kalau boleh nak bangkit awal, nak buatlah 12 rakaat. Dia akan cuba halang. Ini licik nafsu ni. Nafsu licik. Kita okey kan? Kata kalau level saya, dia awal lagi dia halang. Dia halang macam mana? Kalau saya lah, saya nak bangkit pukul 5, tu hebat dulu. Tuan-puan jangan samakan. Tuan-puan pukul 4, pukul 3. Tak saya ni, cerita saya. Dia akan halang macam mana? Dia sedar, pukul 5 sedar. Tapi nafsu tu licik, dia kata 5 awal lagi. Kita betul, kita kata awal lagi. Dia kata okey lah, 5 suku boleh. Kita kata betul lah, 5 suku boleh. Diri kita follow, ia je apa dia cakap. Licik dia tak kata jangan bangun. Yang tu kita lempar ke selimut terus. Tak, dia tak cakap jangan bangun. Dia kata awal. Detik dalam diri kita awal lagi. Kita pun iya. Dia kata sambung 15 minit. Itu level kita. Level tuan-puan tak ada lah. Dia terus kompak. Tak boleh. Akak mata tak boleh tutup. Tuan-puan, akak mata tak boleh tutup. Pejam nak pejam, ya Allah, tak boleh. Kena bangkit juga pergi ambil wuduk. Tu level tuan-puan. Saya, ya Allah, nak akak mata tak boleh. Lain gitu. Tuan-puan akak mata tak boleh nak tutup. Sebab tak lena. Saya pernah orang cerita, Ustaz, saya pukul 4 pagi dia bangkit, Ustaz, tak boleh lena. Dia kata pejam, kita tak lena. Alah pukul 4 dia kata bangkit, pukul 5 kita kena tidur cukup orang tua. Kita terpaksa tidur. Dia kata tak boleh, Ustaz, ya Allah. Lah bangkit ambil wuduk solat. Dia tak nak buat apa, kena tengok TV. Saya pula lain. Saya cakap kat dia, saya, ya Allah, buka mata. Dia buka, nak tutup tak boleh. Saya, ya Allah, nak buka tak boleh. Nak buka tak boleh.
Buka dia nak tutup, buka nak tutup. Macam tu kita. Tu nafsu kata apa? Dah buka dah sejak, dia kata lawa lagi. Nak kunci jam. Kunci jam 5 kali. Pukul 5 minit, 5, 10, 5 suku. Bedah lalap kena bangkit. Berjaya nafsu. Kalau kita bangkit pukul 5, berjaya ikut dia, tu baru step pertama. Jangan Aisyah lagi. Dia akan cuba macam mana? Dia cuba liciknya dia akan cuba cakap kat kita. Tak apa kita pergi ambil wuduk apa solat. Rancang nak solat lah banyak sikit 12, lepas solat nak zikir, lepas tu baca Quran komplit. Dia mula buat sampai 4 kena, dia cakap letih. Minum air dulu, pergi dapur minum air. Minum air setengah jam. Dia akan leka, dia cuba cari sebab untuk melekakan kita. Sebab tu jangan ikut dia. Kalau dia nak minum air, bayar. Kalau kita cekak tak apa. Memang minum air tu sambung. Kalau saya tak minum air, dia nampak benda lain, layan benda lain. Air minum, nampak benda lain. Nampak benda lain tu, dia lupa. Lah 10 minit kejayaan nafsu menggagalkan kita buat ibadat 10 minit. Tu dia licik. Tu dia panggil nafsu. Jadi dia kata apa? Dia kata nafsu ni apabila kita ikut kehendak dia akan menjadi hina diri kita. Tu hina di sisi Allah Ta'ala. Habis. Seterusnya nombor 3 untuk malam ni. Dan sayugia pula sabar ia atas kepenatan. Habis ni dia nak fokus untuk malam ni tuan. Dah habis dah puisi. Poin untuk malam ni dia nak cerita sabar menghadapi cabaran dalaman diri untuk belajar. Baru nak belajar, bukan kira nak faham, bukan kira nak amal, belum lagi. Kira nak paksa nafsu kita boleh hadir dulu. Hadir itu kena paksa pula dengar. Dengar tu kena paksa pula faham. Faham dah, cantik dah. Paksa pula kena amal. Buat ikut yang kita faham. Banyak step lagi. Ni baru langkah nak paksa nafsu kita bagi boleh belajar. Belajar jenis ilmu apa? Ilmu asas dulu. Sebab dia tak nak ilmu asas ni, dia nak ilmu yang sedap. Tu jaga. Dia macam makan juga tuan. Dia sama makanan jasmani dengan makanan rohani. Kita duk bincang makanan rohani. Nafsu dia akan minat makanan yang santai. Tak kenyang tak apa. Rosak badan pun tak apa. Bukan dia kira pun dia sedap dia. Contoh kepada nafsu kita ni, dia akan detik nak air. Maka dia pun detik apa? Dia akan cenderung hati kita nak air yang sedap. Badan memerlukan air, ya betul. Tapi air, jenis panggil air, bukan jenis air teh. Bukan jenis air panggil teh tarik, Nescafe. Dia nak air je. Nafsu kata takkan air ni, apa jenis air ni? Sebenarnya badan nak air ni, nak panggil air. Badan bukan perlukan air teh tarik, kan? Dia nak air je. Tapi nafsu ni kontradik. Dia nak benda dia minat. Walaupun tak sihat tak apa. Walaupun bukan asas tak apa. Badan kita asasnya dia nak air. Maka nafsu ni dia akan minta dengan badan kita nak air yang sedap. Bukan dia kira yang sihat, yang sedap. Begitu juga akal. Rohaninya akal kita perlu kepada ilmu yang asas dulu. Baru ilmu yang sedap. Ilmu yang asas kena Tuhan. Itu ilmu asas tak sedap tu. Mana nak sedap? Bincang ciri ketuhanan. Tak sedap. Sebab tak faham. Apa domai awal wal akhir. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak sama. Tuhan tak sama dari segi ciri. Tuhan tak ada segi rupa, segi zat. Tuhan tak sama dari segi ciri. Tuhan tak sama dari segi perbuatan. Payah nak faham. Dia cakap payah. Nafsu. Syaitan pun cakap dah payah tak payah. Nak dia kata apa? Betul. Duk buat apa lagi dah payah. Tak payah orang ngaji lah. Tak ngaji. Tu kejayaan dua-dua. Dia gabung syekh dalam ni, syaitan ni. Syaitan dengan nafsu. Dia gabung dua tu, berjaya menghalang diri kita. Tak ngaji. Ngaji apa? Hak sedap je.
Dia ambil sedap. Oh, dengar ni sedap ni. Memang faham. Faham apa tak tahu. Sedap dia kira. Sedap hari ni 5 pengajaran intisari ayat surah yang ke-21. Surah Baqarah ayat 21, kita nak bincang 5 intisari. Itu dia panggil apa? General knowledge. Penting, ya, tapi tidak seperti asasi. Maka dia cuba untuk lawan ataupun cuba untuk kecek diri kita, pujuk diri kita, ambil yang ni sedap lagi. Kita kalau boleh ambil dua-dua lah. Ambil dua-dua. Jangan tinggal dua-dua. Tapi kalau tak boleh dua, ambil satu lah. Hak satu tu payah nak pilih yang mana tu. Ikut dia. Baik, nombor 9. Dia kata apa? Dan nombor 9. Nombor 3 untuk malam ni. Dan sayu dia pula bahawa sabar ia seorang itu atas kepenatan. Sabar atas kepenatan. Penat apa? Dan penat untuk mendapat ilmu. Dan sekalian balak yang zahir ia balak atasnya pada jalan-jalan ilmu dan pelajarannya. Baik, apa maksudnya? Maksudnya penuntut ilmu ni hendaklah bersabar dengan kepenatan. Maksudnya dengan cabaran, ujian. Itu kan kepenatan. Pelbagai kepenatan. Maksud apa? Pelbagai cabaran, pelbagai ujian. Itu dipanggil kepenatan. Dan segala bala tu ujian. Segala ujian yang muncul, yang Allah susun untuk kita dalam urusan mencari ilmu. Dalam urusan nak mencari ilmu, baru nak mendengar. Dengar tu pula baru kita bincang lain, nak cuba faham. Faham tu pula baru kita bincang nak beramal. Itu pahala tak sama. Pahala tak sama tu apa tu? Pahala belajar, pahala memahami apa yang kita belajar. 2. Yang ketiga, pahala mendengar. Itu pahala beramal. 3 pahala besar. Pahala belajar, mendengar. Yang kedua, faham. Kalau dia tak faham, tetap dia dapat pahala. Kerana 3 itu pahala berbeza. Kalau detailnya kita panggil apa? Kita panggil pahala belajar tu. Detailnya kita panggil pahala duduk. Duduk dalam majlis ilmu belajar. Duduk itu ada pahala. Pahala yang kedua, dengar. Pahala yang ketiga, faham. Dia faham tak apa yang dia dengar? Dia faham hak dalam hati dia tu. Maka akan direkodkan pahala sepanjang apa yang dia faham. Dia simpan dalam hati dia, dia faham. Dan last kalinya pahala yang besar ialah buat apa yang dia faham. Buat apa yang dia faham. Dan buat ni tuan ulama kata sangat sukar untuk nak buat, nak betulkan. Kadang-kadang kita tahu dah kena buat macam ni, tapi kita buat tak jadi. Boleh. Azam dulu, tak kena disambung sikit lagi. Kita habiskan poin yang ketiga.
لا لا حول. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة سيدنا محمد المسيح الفاضل شرف ربك تعالى رفيعا وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وخلف الميعاد. Tadi kan poin terakhir kan, sebelum kita nak solat. Poin ketiga ni, poin ketiga dia kata sabar di atas kepenatan, yakni penuntut ilmu adalah bersabar dengan cabaran ataupun ujian, dan juga segala bala ni segala ujian yang Allah Ta'ala bentangkan dalam urusan mencari ilmu. Apa saja Allah Ta'ala akan uji kita sehingga kita dapat ilmu dengan kita. Baik. Dan dikatakan ni ada orang yang berkata, syair ni, ini puisi juga, gedun-gedun maksud itu, gedun-gedun khazanah bahasa Arab, khazanah maksudnya matlamat ataupun cita-cita ataupun tujuan ataupun cita-cita ataupun matlamat dalam mendapat ilmu itu di atas laut kepenatan. Maksud apa? Digambarkan seperti laut kepenatan. Dia panggil idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Maksudnya dia nak cerita dugaan cabaran itu yang dihadapi oleh penuntut ilmu itu sangat banyak, sangat luas seperti laut. Tu dia nak cerita ujian dalaman tu paling besar, dia luar lagi dalaman. Kita berdepan dengan cabaran diri sendiri, konflik diri sendiri untuk bertindak cari ilmu. Kalau boleh lawan ni perasaan tak suka, perasaan malah, perasaan jemu, perasaan tak sedap, perasaan tak sempat, jadi bagi alasan dia lupa tak sempat belajar tu, nafsu bagi alasan je. Kita pun ikut. Sebab kalau kita nak, diri nak, sempat pun. Diri nak akan sempat, letih pun sempat sebab dia nak. Tapi kita boleh bagi alasan tak sempat, letih, balik kerja lewat, tak sempat belajar. Sebab itulah semayang ikut dan semayang tak ikut peraturan, jual beli tak ikut peraturan. Kenapa? Tak sempat belajar. Sebab apa? Kerja. Itu alasan. Nafsu dia akan bagi alasan. Tapi cuba benda dia nak, pukul 3 pagi sempat, dia boleh bangkit pukul 3 pagi. Kalau benda dia nak, nafsu nak, tak ngantuk pun pukul 3 pagi boleh bangkit. Itu kehendak nafsu kita. Lepas tu dia kata luas besarnya ujian itu seperti laut, dengan makna bahawasanya gedun-gedun sekalian maksud, yang sekalian matlamat itu melengkapi ia matlamat itu atas beberapa kepenatan yang banyak. Maka tafsir dia, sesiapa yang berkehendak bahawa menhasil ia akan matlamat. Kita baca dulu, kita akan buat kesimpulan poin dalam bahasa kita. Dan tafsir jahil hasil dan mendapat akan matlamat, tiada baginya daripada bahawa sabar ia atas beberapa kepenatan yang banyak. Membaca aku penulis akan suatu syair
dikatakan bahawasanya ia syair itu bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang ini kita sambung. Syair Sayyidina Ali kita akan sambung bulan depan. Untuk malam ini tuan, kesimpulan poin yang terakhir ini, dia kata apa? Sesiapa yang ada matlamat ataupun tujuan dalam menuntut ilmu, ini level pertama, tahap pertama, nak lawan bagi boleh duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua, baru nak lawan cuba untuk faham. Yang ketiga, dah faham dah, lawan bagi boleh buat apa kita faham. Tu dia bagi langkah-langkah untuk perbetulkan ibadat. Dia yang mahalnya buat ibadat yang baik, yang betul tu. Dia panggil ibadat yang betul, ibadat yang besar. Itu nilai pahala besar. Maka segala ilmu yang kita cari untuk dapat nak buat ibadat itu sama, diganjarkan pahala besar. Kalau ibadat itu besar, sama je. Maka sebab itulah nafsu dengan syaitan dalam diri kita, dia akan halang. Kok mana pun dia akan cuba. Dia akan cuba. Sebab itu, bagi orang yang ada matlamat, dia kata kena sabar menghadapi, kena sabar maksud lawan nafsu kita, lawan cabaran dalam diri kita, dan lawan cabaran luar. Ni baru dalam diri. Tapi kalau diri, dalam cabaran diri kita boleh lawan, hak luar tu mudah je. Hak jenis orang duk halang apa itu ini, sehingga kita buat ibadat itu mudah. Dia kena lawan cabaran dalaman dulu. Apabila dia kata sabar menghadapi cabaran yang besar itu untuk mencapai cita-cita dalam mendapat ilmu, maka setiap usaha kita sabar ini akan direkodkan pahala yang besar. Sebab kita nak kena lawan. Sabar ni maksud lawan diri kita, sehingga kita boleh berada dalam majlis ilmu. Ilmu macam mana yang kita pilih, yang kita sebut, barulah kita lawan juga, sehingga kita faham. Lawan, cuba pula dengar. Lawan nak dengar bagi faham. Dan lawan lagi, dah benda kita faham tu, lawan kita boleh buat. Itulah 3 nilai pahala yang kita dapat hasil daripada kita belajar. Nilai pahala duduk dalam majlis ilmu, niat yang betul. Nilai pahala mendengar, nilai pahala faham, dan yang paling besar pahala ialah buat apa yang kita faham. Nak buat apa yang kita faham bukan senang tu Pak. Saya beri contoh terakhir. Ni kita dah habis Kita sambung kata-kata Sayyidina Ali tu bulan depan. Kita nak buat apa yang kita faham tu Pak. Nak cerita ulama ni sukarnya. Nak belajar tu pada sukar lah. Nak lawan ni, nak kena sabar lawan diri. Belajar boleh, lawan boleh belajar. Duk pula belajar, kena lawan pula nak dengar bagi faham. Lawan bolehlah faham 2-3 hukum. Dah faham dalam diri kita ni hukum berkaitan dengan sistem ibadat ini. Kalau solat berkaitan dengan solat, nak kena lawan ketika kita buat bagi betul dengan ilmu kita. Itu sukar, itu payah. Batu dia ada khilaf di antara buat ibadat yang betul dengan belajar untuk betulkan ibadat. Mana besar pahala? Dia dua-dua besar, tapi mana lebih besar? Itu nama bincang. Cari ilmu untuk betulkan ibadat dan buat ibadat bagi betul. Itu dua benda berbeza. Bunyi dia betul-betul, nanti pening mana satu betul, dua-dua betul. Buat cari ilmu untuk betulkan ibadat dan kita buat ibadat bagi betul, dua-dua pahala besar. Cuma mana besar lagi? Dia ada khilaf. Ulama kata besar buat ibadat. Ada ulama kata besar cari ilmu betulkan ibadat. Kalau tak ada ilmu, dia kata tak ada ilmu untuk betulkan ibadat, ibadat tak akan jadi. Jadi mudah kita ni dua-dua. Kalau tak apa dulu, jangan kita dulu. Jangan ambil ilmu je buat ibadat tak buat. Jangan ibadat je tak ada ilmu. Contoh kita datang ni nak cerita bukan senang nak buat. Kita dah tahu teknik penyusunan saf. Ni nafsu dikacau macam mana. Kita tahu teknik penyusunan saf. Jangan buat saf baru sebelum saf pertama itu penuh. Saf kedua penuh. Siapa buat saf baru tuan-tuan, saf kedua belum penuh, makruh. Orang yang buat tu makruh. Datang orang kedua follow, dua tu makruh juga. Habis geng tu semua makruh. Geng yang buat saf baru, saf yang kedua masih ada kosong belah kiri, masih ada kosong belah kanan. Tapi dia masuk je tuan-tuan, dia nak cepat. Ni nafsu kacau. Ni cepatlah ke imam dah letak pertama ni, cepat.
Dia nak cepat, dia hantam buat sah baru ni. Dia tak nak ke depan. Alah, berapa saat je ke depan ni. Tapi dia kata kalau ke depan tu lambat, ni tu iman dah nak rokok. Itu dibincang dalam kitab Fathul Mu'in itu. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari sebut apa? Walaupun kita berjalan nak penuhkan saf, tak sempat rakaat, tetap sunat kita berjalan ke saf tu. Tak sunat kita kejar rakaat. Ada orang ni nak kejar rakaat, dia buat lebih sah baru. Nak sah nombor 2 tu jauh sikit nak ke kiri. Kan belum ada lagi tu kiri kanan tak penuh tu. Dia buat sah kedua, makruh hukum dia. Kesan dia tak dapat fadilah sah. Qaul yang lebih kuat lagi, tak dapat dua-dua fadilah. 27 pun tak dapat, palsah pun tak dapat. Dapat satu je. Nafsu berjaya tu pan. Jangan main-main ni, licik ni ada lagi ni. Datang je dia akan cakap tu, bercakap ni sambil dia berjalan, dia cakap ni lah. Cakap, dia kata larilah lah, tu imam tu tak. Sebenarnya berlari tu makruh tu kan, tak payah berlari. Keluar kereta, tu imam dah baca surah, tak perlu berlari, tak perlu berjalan cepat, sunat berjalan seperti biasa. Ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in bagi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Makruh siapa berlari. Berjalan cepat makruh, berlari lagi makruh. Berjalan cepat pun makruh. Berjalan seperti biasa je, tak perlu berpuk, tak sempat, tak apa, berjalan tu dapat pahala. Nafsu kata ni, dia tahu. Nafsu kata lari, berlari tersadur atas tangga tu baru tahu. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.